Alhamdulillah, kembali kita dalam Assalamualaikum, dan kali ini para penonton kita bersama dengan masih lagi dalam Assalamualaikum Nisa bersama dengan Peyatim, Lambaian Syurga, Hidup Sihat, Keluarga Berkat. Dan kalau tadi kita bersama dengan Ustazah Muzayyanah, kali ini kita bersama dengan Tok Abah, iaitu Datuk Dr. Haji Muhammad Fazlullah Kamsah Ikon Peyatim. Assalamualaikum Tok Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sehat Kak Amy. Alhamdulillah. Sebab itulah hari ini kita nak cerita, nak panggil Tok Abah untuk cerita berkenaan hidup sihat keluarga berkat. Tapi sebelum itu Tok Abah, kita juga nak memperkenalkan rakan-rakan usrah kita, iaitu anak-anak dari adik Khairul Haikal, adik Muhammad Khairul Haikal Hamidi. Tengok kamera sikit adik, senyum sikit. Adik Muhammad Amirul Juanda, adik Alia Kristina Abdullah, adik Nurul Atikah Denila Hamidi. Masya Allah, berseri-seri adik-adik ni, insya Allah. Semoga Allah berkati hidup mereka. Amin. Dimudahkan urusan dan sebagainya, insya Allah. Jadi Tok Abah, sebagai ikon peyatim, kalau Tok Abah tengok kan berkenaan dengan kisah-kisah anak-anak ni, ada anak-anak yang ditinggalkan dan sebagainya. Kalau kita tengok, kesihatan merupakan aset yang terpenting dalam kehidupan. Kalau kita tengok, ada yang mengalami sebelum ni kan COVID, dah meragut banyak nyawa. Allah. Ada juga yang menjadi yatim sebab kematian ibu dan ayah. Ada juga yang disebabkan oleh kita ni, Allah dah bagi sihat tapi tak jaga kesihatan. Sehingga menjejaskan kehidupan kita. Bila kita sakit, siapa nak cari nafkah? Bila kita sakit, siapa nak jaga anak kita dan sebagainya. Jadi apa isu kesihatan dengan anak yatim? Allah, terima kasih Kak Amy ya, dan adik-adik anak yang dikasih. Sebenarnya isu kesihatan ini memang sangat pentinglah, sebab kita selalu disebut oleh para asatizah, orang yang sehat dan kuat itu lebih baik daripada orang yang sakit dan lemah. Ya, bila kita dah sakit dan lemah, maka banyak perkara kita tak boleh buat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia orang banyak beri manfaat pada orang lain. Nak bagi manfaat macam mana kalau kita sakit? Itu satu. Yang keduanya, bila Tok Abah belajar silat. Tok Abah belajar silat dulu. Pesilat tu. Memang patut seram. Ya. So, kata guru kami, dia ni seorang ustaz, dia kata, kita ni amanah Allah. Jadi menjaga amanah Allah ni wajib. Jadi menjaga kesihatan, menjaga proteknya dan sebagainya, kawal diri kita tu satu kewajiban. Ya, itu satu perkara. Dan memanglah masa COVID pun, Tok Abah baca statistik kata sekitar 2,000 orang anak-anak yatim. Ya, anak jadi yatim sebab mak bapak meninggal sebab COVID. Termasuklah ayah saya, tapi sebab oleh saya dah lebih sikit umur, jadi dah bukan anak yatim. Kalau tidak, Tok Abah anak yatim tau. Ya Allah. Okey. Jadi ini yang sangat penting. So, bila ialah mak ayah dah tak ada, itu sebenarnya pintu syurga untuk anak-anak, tempat kasih sayang, tempat bergantung dan sebagainya. Maka ramai anak ini akan kehilangan semangat, kehilangan punca, kehilangan kasih sayang. Banyak kesan-kesan emosi dan sebagainya. Jadi sebabnya kita kena, ialah kalau mereka yang terlibat dengan jadi anak yatim, kita sebagai ahli masyarakat kena tolong. Ya, kena tolong, kena pastikan kita rawat emosi mereka, beri mereka bantuan yang mampu. Dan yang penting, satu aja yang Tok Abah nak pesan, rupanya kajian yang mutakhir, bila kita baca Quran secara jahar, getaran suara kita membaca Quran, apatah lagi dengan bertajwid dan tartil, maka dia akan repair emosi, sel-sel, malah membunuh sel-sel kanser dengan membaca Quran secara jahar, insyaAllah. Akbar itu insyaAllah. Dan juga Tok Abah, Amy pun baru je anak yatim. Kira semalam adalah hari yang ke-7. Tapi dah tua-tua gini tak jadi yatim dah lah kan. Baru seminggu ya? Ya, baru seminggu. Semalam adalah hari ke-7. Allah Akbar. InsyaAllah semoga semuanya kita disatukan nanti insyaAllah di syurga kelak insyaAllah. Dan juga begitu juga adik-adik. Maknanya adik-adik bukan keseorangan. Akak pun gitu. Akak ke makcik ke macam tu lah kan. Okey. Jadi Amirul Juanda, ada yang nak tanya soalan kepada Tok Abah, silakan. Tok Abah. Ya. Kenapa makanan hijau sangat perlu untuk diambil untuk kalangan kanak-kanak yang sedang membesar? Suka makan sayur tak? Suka. Baik. Sayur hijau Cucu-cucu Tok Abah pun ada yang suka, ada yang memang tak boleh sentuh pun sayur hijau ni. Sebenarnya ialah sayur hijau ni Allah jadikan, malahan kita bangun tidur pun disuruh tengok warna hijau. Warna hijau ni warna aman, damai, warna syurga. Ya, tenang. Jadi apatah lagi kita makan benda-benda hijau ni, banyak dia punya khasiat. Ya, yang tidak ada pada sayur-sayuran atau benda lain yang tidak warna hijau. Ya, yang paling penting serat lah. Serat tu banyak dalam sayuran. Serat ni membantu penghazaman makanan. Jadi kena makan sayur. Kena makan sayur. Satu. Yang keduanya, ada dia. Sayur, dia ada karotina. Karotina ni mengandungi satu jenis vitamin yang bagus untuk mata. Terang mata kalau makan sayur. Sebenarnya Allah punya hebat. Ya, shape ataupun bentuk sayur ataupun buah-buahan tu akan merawat
organ yang seperti itu. Contohnya kalau carrot, lobak tu kan kita potong ya, potong melintang, yang potong kemudian cross, dia punya shape macam shape mata. Dia merawat mata. Ya, kacang-kacang yang bentuk dia macam buah pinggang, merawat buah pinggang. Anggur merawat jantung. Macam lah anggur merawat jantung, bukan tak ada shape jantung, tapi dia punya bunch tu ya, betul apa ni? Apa namanya? Kalau kita satu bunch tu apa ya? gugus. Satu gugus apa nama anggur tu macam bentuk jantung. Jadi merawat jantung. Jadi itu sebabnya dia sangat betul, dan sayur akan meningkatkan mood, tenangkan jiwa. Sayur ini tidak ada acidity. Sebenarnya kalau tengok beli minyak sayur dan sebagainya, oh tidak ada kolesterol. Itu pembohongan, bukan bohong lah, tapi sebenarnya satu trik, sebab dalam bahan sayur-sayuran dan bahan tanam-tanaman tak ada kolesterol. Yang ada daripada binatang. Jadi bila kita makan sayur-sayuran, dia mengimbangi kolesterol. Dan dalam daging dan sebagainya dia ada acidity. Badan kita bila alkali, penyakit tak boleh singgah. Hebatnya Allah. Jadi dengan sayur-sayuran, dengan buah-buahan dan sebagainya, badan kita jadi alkali, ya, maka penyakit tak akan singgah, kita akan sihat. Masya Allah, Julia. Dan tapi macam mana kita nak jadikan, okey, apa yang dikatakan sihat ni, gaya hidup sihat. Macam mana gaya hidup sihat dalam keluarga tu, Tok Abah? Buat apa? Makan aiskrim tiap-tiap petang ke? Teh tarik setiap hari, 1 hari 3 kali ke? Dengan anak-anak ni bagaimana kita nak mengamalkan gaya hidup sihat? Mungkin kita bawa mereka berekreasi, ada baca Quran bersama, solat bersama. Itu pun juga sebenarnya definisi sihat. Betul. Jadi untuk bentuk budaya hidup sehat ni tidak pertamanya betul kena pasang niat. Aku sehat ni untuk ibadat. Dan menjaga kesihatan adalah satu ibadah. Ya, kita untuk sehat disuruh kita jaga sehat, kesihatan kita. Jadi bila kita sehat dan kuat, maka inna khaira man istajatal qawiyul amin. Kita kena ambil orang yang sehat dan yang amanah untuk bekerja. Jadi sehat tu satu kepentingan. Yang keduanya kita itulah dia. Yang paling kita terlepas pandang, bila kita nak jaga kesihatan, sebenarnya kita jaga hati. Sebenarnya jaga hati, sebab Nabi pesan, barang siapa yang seketul daging tu sehat, satu badan sehat. Jadi seketul daging tu hati. Bila kita jaga hati kita, sucikan hati kita dengan bertaubat, dengan solat taubat, istighfar, minta maaf, maafkan orang, kita akan sehat. Jadi sebenarnya sehat ni melibatkan semua anggota badan. Bukannya sehat tu sehat saja, tapi dia punya hati kita, fikir kita, amalan kita, ibadah kita, semua dipengaruhi oleh sehat. Yang satu lagi ialah kita nak sihat kena ada perancangan. Jangan makan jajan, jangan makan aiskrim sebelum makan nasi. Nak makan nasi, nak sarapan, kena makan buah dahulu. Ni 97% orang Malaysia terlupa. Kita kena makan buah sebelum makan apa-apa, perut kosong. Ni sunnahnya begitu, sains kata begitu. Tapi 97% orang Malaysia masih makan buah bila dah kenyang. Rugi, sia-sia dan tidak membantu untuk sihat. Jadi itulah, dan of course lah, kita ni kesihatan ni satu budaya keluarga. Berkawan dengan orang-orang yang sihat, dia akan jadi sihat. Berkawan dengan orang yang suka makan meripik, yang roti canai, bukan tak boleh makan roti canai, tapi tiap-tiap pagi 2 keping, tiap-tiap pagi 2 keping teh tarik, 4-5 cawan sehari, memang nak cari naas, ya. Jangan sabotaj diri, sebab bila kita sabotaj diri, kita takut-takut, kita tak jaga amanah Allah untuk menjaga diri kita, takut-takut berdosa. Allahu Akbar. Kita rasa benda itu simple, tapi sebenarnya menjaga kesihatan itu adalah menjaga amanah Allah Subhanahu Wa Taala yang telah Allah berikan kepada kita. Yang terbaik Allah bagi kat kita. Tapi kalau kita tak jaga, maknanya kita tidak menjaga amanah Allah. Ya, menjaga hati, menjaga kesihatan adalah ibadah. Jadi kita nak bagi peluang juga kepada siapa yang nak tanya persoalan kepada Tok Abah, Alia Kristina. Silakan Alia Kristina Abdullah. Tok Abah, kalau saya main game, tu dikira bersukan juga kan? Main game. Adakah main game macam main-main, ya, macam main kat luar, macam main basikal ke, boleh lagi. Baik, sekarang ni dah ada satu dunia, dah ada e-sukan. E-sukan tu artinya kita main game, ada pertandingan dalam Olimpik, ada dalam sukan ASEAN apa ada pertandingan, memang disebut sebagai e-sukan. Memanglah main game sebahagian daripada sukan, tapi dia cuma melibatkan mata, fikiran, tangan, kaki. Jadi untuk eye hand coordination, koordinasi mata dan tangan memang bagus, ya. Kita bolehlah main game sesekali, ya, jangan jadi habit, sebab orang terlalu banyak main game, matanya takut-takut tergugat, dan game tu menggunakan gadget. Gadget ada radiasi. Radiasi menyebabkan sakit. Dan kadang orang main game ni kedudukan, postur badan jadi macam orang tua, bongkok dan sebagainya, mata sakit, badan sakit, dan yang takut radiasi banyak dalam badan boleh menyebabkan salah satu penyakit kanser.
Jadi kena imbangi main game dengan fizikal, keluar peluh. Bila kita main game yang berpeluh, di luar berlari dan sebagainya, main naik basikal, ya, main kejar-kejar biawak, kejar-kejar apa pula yang kejar-kejar, ya. So kita akan sihat, badan sihat, ada gigih, ketahanan meningkat, ya, bina otot. Jadi kita kena seimbangkan main game dengan riadah yang di luar, insya-Allah. Allahu Akbar. Dan Tok Abah, kalau kita tengok pada hari ini, bagaimana kita memandang, bagaimana kita ini sepatutnya memandang anak-anak yatim ini. Jadi apa kepentingan untuk kita menjaga anak yatim, untuk memberikan yang terbaik. Walaupun mereka ni tidak ada ibu ataupun ayah, tapi sebenarnya ada juga tanggungjawab kita untuk menjaga kepentingan anak-anak yatim ini, untuk ada simpati dan empati untuk membantu mereka meneruskan kehidupan. Allah, terima kasih Amy. Ini satu isu yang sangat penting lah. Tapi kebanyakan orang yang Tok Abah jumpa memang orang yang sangat peka. Dia peka tentang kebajikan anak yatim. Tapi ada setengah yang memandang serong, memandang sinis, memandang rendah kepada anak yatim. Kalau sikit-sikit je, ni anak yatim ni anak kanak miskin. Ada juga segelintir sampai sekarang. Tok Abah bercampur dengan anak yatim sejak kecil, ya, sejak Tok Abah umur 7-8 tahun dah bercampur dengan anak yatim. Jiran tu rumah anak yatim. Ya, so sebenarnya ini dia. Tok Abah nak pesan pada diri Tok Abah, anak yatim ini adalah anugerah Allah kepada kita. Kenapa? Sebab inilah tempat kita untuk menabur mencari pahala, ya, untuk kata tu mencari pelaburan untuk akhirat. Sebab selalu kita ingatnya ana wakafilul yatim fil jannah kahatain. Kita selalu dengar tu. Aku, ya, dengan orang yang Nabi bersabda, aku dengan orang yang jaga anak yatim, ya, cenggini, rapat macam ini di syurga nanti. Jadi sebenarnya anak yatim adalah anugerah dari Allah kepada kita ahli masyarakat untuk mencari pahala untuk dapat bersama Nabi di syurga nanti. Itu sebabnya, dan satu lagi yang Tok Abah kena pesan pada diri kita lah, kalau Amy tolong anak yatim, jangan marahlah. Mungkin kita yang akan meninggal dunia dan anak kita dan anak yatim. Kita tolong anak yatim, Allah akan hantar orang untuk tolong anak kita. Itulah hukum Allah. Allah akan tolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya dengan ikhlas. Ingat, menolong setiap kebaikan yang kita buat patah balik kita, dan anak yatim kita tolong. Mungkin anak yatim itu adalah anak saudara kita, cucu kita, ataupun anak kita sendiri. Ya, jadi kita tolonglah, insya-Allah. Dan Tok Abah sebagai ikon peyatim, Tok Abah, apa antara kempen APIA? Apa itu APIA kepada penonton? Kita nak kempenkan daripada peyatim ini bukan hanya maknanya kita nak memastikan kelestarian pendidikan kepada anak-anak yatim ini melalui APIA. Apakah itu kempen APIA kepada penonton? Itulah pada umur yang masih muda, umur 27 ni, 72 ini, ya, Tok Abah teruja bila disuruh jadi ikon peyatim. Peyatim ni adalah kita tahu kan, yang menjaga anak yatim seluruh negara, insya-Allah membantulah 76 buah rumah yatim, dan peyatim dengan kerjasama Yawatim, Yayasan Kebajikan Anak-anak Yatim ni, Yawatim, ada projek besar untuk membina APIA, ya, Akademi Pengajian Islam Anak Yatim ASEAN. Jadi kita akan bawa anak-anak dari Malaysia, daripada negara ASEAN Nusantara ini untuk sama-sama di pusat itu untuk mendidik mereka, memberikan ilmu, menjadikan mereka mudah-mudahan pendakwah. Jadi sebabnya Tok Abah serulah diri Tok Abah dan semualah, ya, tidak ada pelaburan yang lebih baik daripada membantu anak yatim. Sebab ingat tadi yang Nabi pesan, ana wakafilul yatimi fil jannah kahatain. Aku dengan orang yang menjaga, menolong, membantu, mendidik anak yatim ni, ya, akan sangat rapat di syurga nanti. Jadi tolonglah, ya, kita sama-sama, ya, kita menderma, berinfak dan berkatakan sedekah, whatever kita namakan, itu nama akaun dah ada. Ambil gambar terus dan beri, ya, biar banyak asalkan ikhlas. Biar banyak asalkan ikhlas. Jangan kata alah sikit pun okey, tapi yalah sikit tu biarlah banyak. Memang, tapi biar banyak, ya. Kita ada rezeki, jangan takut, ya, tidak akan miskin, tidak akan berkurangan orang bersedekah kecuali bertambah. Lagipun itu sebabnya orang kata, kau ni tak sayang duit ke? Derma sana derma sini. Sebab aku sayang duit lah, aku banyak derma. Aku nak bawa duit ni ke kubur. Kau gila ke? Mana boleh bawa duit ke kubur? Bila kita sedekahkan, infakkan, gunakan duit yang kita ada di dunia, pahalanya kita bawa ke kubur sampai ke akhirat. So kalau sayang duit, sedekahkan. Dan sedekah yang antara yang terbaik kepada anak yatim, kepada rumah anak yatim, kepada APIA, kepada mana-mana badan yang membantu mendidik anak yatim. InsyaAllah itu jaminan
bersama Rasulullah dengan membantu anak yatim, insya-Allah. InsyaAllah, insyaAllah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oleh itu para penonton, jangan lepaskan peluang seperti mana tertera di kaca TV. Dan terima kasih diucapkan kepada adik-adik. Adik-adik ini daripada rumah anak yatim yang sama ke? Semua, empat-empat. Daripada rumah anak yatim mana? Rumah Kasih Harmoni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terima kasih Acik lah kot kan. Ucapkan Datuk ni. Okay, mengucapkan kepada adik Muhammad Khairul Haikal Hamidi, Muhammad Amirul Juanda, Alia Kristina Abdullah, Nurul Atika Danila Hamidi, dan juga anda kepada para penonton, mereka juga adalah tanggungjawab kita bersama. Terima kasih banyak kepada Tok Abah, the one and only Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah, ikon peyatim. Kita nak berehat seketika, kembali selepas ini. Mak, Aisyah dapat nombor 1, Mak. Betul cakap Mak. Walaupun kita miskin, tapi kalau kita berusaha bersungguh-sungguh, mesti berjaya. Allah sentiasa bersama dengan orang yang sabar, kan, Mak? Mak rehat dah dulu. Besok Aisyah datang balik. Berilah sedikit senyuman di wajah mereka dengan berinfak ke Persatuan Kebajikan Anak Yatim Malaysia.